Bab yang ketiga, jalan menuju ilahi. Jalan wusul kepada Allah Ta'ala. Setelah kami terangkan sepintas lalu tentang manhaj amali yang diambil oleh imam-imam sufi daripada kalam Allah Ta'ala dan sunnah Nabi SAW seperti suhbah, ilmu, zikir, khalwah dan sebagainya, ternyata dari segi bentuk dan tempat ia merupakan perbuatan anggota badan, dan dari segi ruh dan jauharnya ia adalah gerak laku hati. Maka di sana perlu kepada keterangan tentang perjalanan yang khusus terhadap keadaan hati serta sifat-sifat nafsu dari aspek rohani, kerana asal manhaj ini adalah memperbetulkan hati, mengobatinya dari segala penyakit serta menghiasinya dengan sifat-sifat kesempurnaan. Tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala jua pada malam ini kita boleh sambung semula bacaan kitab Haqaiq Anit Tasawuf, karangan Syekh Abdul Qadir Isa rahimahullahu taala, setelah kita berhenti lebih daripada 3 bulan, daripada 18 Mac itu. Ni pun kuliah pertama saya, tuan-tuan. Ada tempat yang belum mula walaupun menteri dah benarkan. Ada tempat yang belum mula, ada tempat yang dah mula. Jadi ini yang pertama dalam jadual saya. Jadi sebagaimana biasa kita sambung balik bacaan kitab Haqaiq Anit Tasawuf. Kita selesai sebelum daripada ini berkenaan dengan khalwah, salah satu daripada metod amali ataupun perkara praktikal yang ada dalam perjalanan orang-orang sufi. Dan dalam bab yang ketiga, dia akan ceritakan kepada kita berkenaan dengan sifat-sifat mahmudah yang diletakkan di bawah tajuk jalan wusul kepada Allah Ta'ala. Wusul ni maknanya sampai. Wusul maknanya sampai. Jadi jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benda ni dia berlaku, bukan berlaku macam mengikut susunan buku. Tidak. Kita belajar bab bai'ah, kemudian selepas tu bab ilmu, bab zikir, kemudian bab khalwah dan sebagainya. Dia bukan berlaku sebagaimana yang disusun di dalam buku. Kemudian kita belajar bab sifat, barulah ada sifat tersebut. Tidak, dia berlaku serentak. Kadang-kadang dia berlaku di dalam kita beramal dengan metod amali yang ada dalam disiplin ilmu tasawuf yang disusun oleh ulama-ulama sufi ini. Jadi sifat-sifat ini bila kita beramal dengan zikirnya, dengan menuntut ilmunya, dengan khalwahnya dan sebagainya lagi, dah dengan suhbahnya, maka sifat-sifat ini akan hadir dalam diri kita. Di sini disebut 12 sifat, bermula daripada sifat taubat, kemudian last sekali 12 ialah sifat syukur. Jadi ini adalah muqaddimah kepada bab yang ketiga. Sebelum dia masuk kepada sifat yang pertama, iaitu taubat kepada Allah Ta'ala, dia cerita dulu berkenaan dengan jalan wusul kepada Allah Ta'ala. Jadi wusul ni maknanya sampai. Jalan tu jalan. Dan wusul kepada Allah Ta'ala bukan bermakna sampai kita sebagaimana sampai kita ke tempat makan dengan makan, satu tempat dengan satu tempat. Kita keluar daripada rumah,
nak pergi ke masjid. Maka daripada rumah kita bergerak sehinggalah kita sampai ke masjid. Itu pergerakan jasad kita daripada satu tempat ke satu tempat pun kita panggil sampai juga. Cuma sampai itu pada makhluk. Adapun kita dengan Allah Ta'ala bukan bermakna kita pergi keluar, berjalan, sehinggalah kita sampai ke satu tempat, di situ adanya Allah. Tidak. Bukan dengan makna begitu. Jadi, di dalam muqaddimah dia nak cerita yang itulah. Dia nak beritahu supaya kita faham dulu. Jangan pula kita faham sebagaimana fizikal kita yang bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Itu tasawuf yang benar. Tasawuf yang benar, dia tidak meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala ini umpama makhluk juga. Maknanya berjalan menuju pada Allah, jadi engkau dah sampai kepada Allah. Ada istilah yang biasa digunakan oleh orang-orang sufi, anta wasil, fulanun wasil, engkau dah sampai pada Allah Taala. Apa makna sampai? Apa makna wusul? Sedangkan kita guna perkataan sampai ni bila kita dah sampai, kita keluar daripada satu tempat, kita sampai kepada satu destinasi, kita gelarkan itu adalah sampai. Adapun dengan Allah Ta'ala bukan maknanya begitu. Allah Ta'ala duduk di satu tempat, maka kita pun berjalan keluar sampai pada Allah Ta'ala. Itu dia nak beritahu dalam muqaddimah ni. Baik. Dia kata setelah kami terangkan sepintas lalu tentang manhaj amali. Tasawuf ni ada amal dia. Tasawuf ni ada amalan yang diambil oleh imam-imam sufi daripada kalam Allah Ta'ala dan sunnah Nabi. Semua ni bersandar kepada dalil Quran dan juga hadis. Bab sebelum-sebelum ni semua dicerita pada kita, setiap bab tu ada dalil dia. Daripada Quran pun ada, daripada hadis Nabi pun ada. Contoh apa disebut? Seperti suhbah, kita dah bicara dah ilmu, kita dah sebut dah zikir, khalwah dan sebagainya. Ternyata dari segi bentuk dan tempat ia merupakan perbuatan anggota badan. Iyalah, sebab kita yang bersuhbah dengan guru, kita yang mendampingi guru tersebut, kita yang melazimi majlis dia, kita yang berkhidmat pada dia, kita yang memberikan perkhidmatan pada dia. Zahirnya kita nampak kita lah. Zahirnya perbuatan itu zahiriyah, perbuatan zahir. Tapi di sebalik perbuatan zahir itu, dari segi roh ada kesannya. Kita berzikir, lisan kita lah yang berzikir. Kita sebut subhanallah, kita sebut alhamdulillah, ataupun apa-apa zikir yang kita baca, doa-doa yang kita yang kita hafal, masuk rumah, keluar rumah, nak masuk bilik air, keluar bilik air, nak pakai baju, tengok cermin dan sebagainya, kita baca. Zahirnya nampak perbuatan zahir lah. Tapi pada hakikatnya batin kita juga ada manfaat dia. Batin kita juga sebenarnya dengan sebab amal itu berjalan, menghampir diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bezalah dengan orang yang makan. Contoh, orang yang makan tanpa ingat pada Allah, tak baca bismillah, tak baca doa. Beza dengan orang yang baca bismillah, baca doa, ingat pada Allah Ta'ala. Tengok nasi sebutir, bukan aku boleh buat nasi ni. Allah yarham tuan guru selalu sebut, nak boleh nasi goreng sepinggan tu, dia kata berapa manusia yang perlu ada tu duduk di sekeliling kita. Yang ni kena tanam padi, yang ni kena sediakan bahan rempah ratus dia, yang ni kena kena tolong goreng pada kita. Last sekali dah tu kita boleh pinggan tu makan tak depan mata kita, bubuh di mulut, tak ingat langsung pada Allah Ta'ala. Nak sebutnya ialah perbezaan orang yang duduk dalam keadaan berzikir dengan tak berzikir. Zahir memang nampak kita sebut. Dalam masa yang sama, rohani kita, jauhar kita ni sedang mendekat diri pada Allah Ta'ala. Tengok sesuatu ingat pada Allah Ta'ala, tengok sesuatu ingat pada Allah Ta'ala. Macam keadaan sekarang ni lah. Tuan-tuan tengok keadaan sekarang ni. Kita kalau boleh tak nak benda-benda gini, susahnya. Susahnya hidup macam ni. Nak ke mana-mana kena bawa topeng. Tak bawa topeng tak boleh masuk. Nak ke mana-mana kena kena tembok di dahi dulu. Oh, dia kata payah tembok di dahi. Asyik tembok dia kata di dahi. Payah. Kama turid urid. Sebagai mana engkau nak, aku nak gitu lah. Kama turid. Mu nak macam mana wahai Allah? Mu nak aku duduk dalam keadaan macam ni? Urid. Aku pun nak gitu. Gitu cara orang yang Orang yang hatinya melihat semua ni Allah Ta'ala nak.
Bukan kita nak. Kalau ikut kita lah banyaklah yang kita tak setuju dengan Allah Ta'ala. Tapi dah dia nak gitu. So kita ajar hati kita terima dan terima dan terima. Kita ajar hati. So, bicara tasawuf ni bicara hati. Adapun jasad buat kerja, beramal, bertindak, buat itu, buat surat, buat itu ini dan sebagainya, merayu dan sebagainya. Itu perbuatan jasad. Hati kita tetap setuju dengan Allah Ta'ala walaupun kita pergi, tolonglah bagi izin masjid ni lama dah tak ada orang mengajar ni. Itu jasad kita buat kerja. Bukan bermakna batin kita tak puas hati dengan Allah, tidak. Zahir. Batin kita tengok apa saja. Allah Ta'ala nak izin ada. Tak izin, tak ada juga. Buatlah surat 10 lah pun atas kepada majlis agama supaya benarkan kita buat kuliah. Allah Ta'ala kata, aku tak nak lagi boleh kuliah. Tak boleh juga. Tapi kalau Allah Ta'ala kata, boleh dah mula. Tak ada buat surat pun boleh. Sebab tu, kama turidu uri. Sebagaimana munak. Munak macam mana hidup aku ni? Munak begian berlaku dalam hidup itu. Hidup kita muda lagi ataupun perlu kepada mak ayah lagi kita. Ayah mak kita pergi dah awal-awal lagi tinggal kita. Meninggal dua-dua mak dan ayah. Saat kita usia masih remaja belasan tahun, nak sangat kepada bantuan mak dan ayah, nak belajar itu ini. Tak ada, Allah Ta'ala lagi dah. Panggil jemput balik kembali pada dia dah. Semua tu dia nak, kita nak dah. Hati kita menangis suku cerita. Menangis ayah meninggal, menangis mak meninggal, tu cerita lain. Hati kita setuju tak dengan apa yang Allah Ta'ala nak? Jadi tasawuf nak bina gitu, dia tak nak jiwa memberontak. Jiwa kita orang kotor ni memberontak. Allah, kenapa lah begini? Kenapa lah begini? Macam apa? Macam kita duk tengok. Ini isu fake lah. Isu fake. Sebahagian daripada kita pergi semayang di masjid, pergi semayang di masjid, semayang subuh, SOP lepas azan iqamat. Dia pergi semayang subuh, lepas azan iqamat. Nak semayang sunat di rumah, dia kata ni tulis dalam Facebook ni. Nak semayang di rumah, dia kata kalau sampai di masjid tak boleh masuk dah. Ada sebahagian masjid lepas daripada azannya tutup pagar dah. Ada masjid bebas juga. Boleh masuk lagi walaupun orang dah mula solat dah. Boleh lagi masuk sebahagian daripada masjid. Dia kata nak semayang sunat di rumah tak boleh. Nak pergi semayang di masjid, lepas apa saja daripada azan tu iqamat. Tak bagi ruang langsung untuk orang semayang sunat sebelum subuh. Dah lah dia kata semayang sunat sebelum subuh pahala besar. Lebih baik daripada dunia dan seisinya lagi. Pahala semayang subuh. Tu kita tak puas hati. Kita berasa kita cerdik sangat, kita tulis. Orang yang reti, dia tengok kita tak reti. Orang yang reti, dia tengok kita duduk luah perasaan tak puas hati, bagilah ruang untuk orang semayang sunat. Ni zikir tak apa pula dia tahu. Semayang sunat tak boleh. Zikir boleh dia kata. Apa ni tak tahu aulawiyat. Dia bercakap sedap, dia berasa dia cerdik dah. Orang yang cerdik lagi tengok, tak cerdik. Kalau tuan-tuan mengaji bab fiqh, tuan-tuan akan bertemu. Solat sunat qabliyah termasuk dalam semayang sunat muwassa'ah. Termasuk dalam semayang sunat muwassa'ah. Muwassa'ah ni maknanya buat sebelum pun tak apa, buat selepas pun tak apa. Tak sempatlah sebelum tadi sebab apa? 6.30 dah. Bangun-bangun 6.30 semayang subuh dulu semayang subuh dulu. Lepas tu ada masa lagi semayang sunat qabliyah tadi. Boleh lah. Fiqh ada sebut penyelesaian dia. Tapi nak sebut kita ni jiwa memberontak tak setuju. Kenapalah masjid imam-imam pun tak reti kau. Ngajilah apa solat. Duduk luar. Tu kita sama-sama kita. Sama-sama kita. Selagi mana kita tak reti. Bila bertemu je. Allah malunya aku dulu duduk tulis benda ni. Rupanya semayang sunat qabliyah ni boleh. Rupanya buat lepas semayang fardu. Baru rasa malu sendiri. Gitulah ibaratnya kita dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak begini aturan hidup kita. Ada kita puas hati, ada tak puas hati. Hak setuju dengan nafsu, sedap puas hati tau.
Tak setuju dengan nafsu, memberontak jiwa kita. Kenapa lah begini, kenapa lah gini? Tak. Ulama tasawuf nak ajar jiwa kita ni duduk dalam keadaan kama turidu uri. Mu nak macam mana ya Allah hidup aku ni? Gitu lah aku nak. Tu hasil daripada amal. Hasil daripada metod amal ni lah dia lahir perasaan-perasaan macam tu dalam jiwa kita. So kita boleh duduk tenang. Allah Ta'ala buat mari bentuk macam mana pun dalam hidup itu, kita boleh duduk dalam keadaan tenang. Dah mu nak gitu, aku setuju. Mu nak gitu, aku setuju. Macam bini kita ada ke dia boleh dalam diri dia tuan-tuan rasa sentiasa puas hati ke? Dah, ada tak puas hati. Tapi kenapa kadang-kadang dia follow je kita? Sebab dia tahu untuk lelaki, aku bini. Dah nak macam mana dah mu ambil sikap tak nak dengar pendapat orang lain kecuali pendapat kita sebagai suami je. Dah, tiuk teruklah. Dalam hati tak puas hatinya, kenapalah dia buat berat sebelah. Time balik rumah mak dia agak banyak hari, time balik rumah mak kita agak sehari dua je. Faham ke bahasa Kelantan sikit-sikit? Time mak kita sakit agak buat macam tak tahu je. Time mak dia sakit agak kita je nak suruh tolong jaga mak dia lagi. Dia kadang-kadang tak puas hati kenapa mak kita juga, mak dia juga sebenarnya. Bila kita dah kahwin dengan dia, mak kita lah, mak dia pun mak kita. Hasil daripada ada mak dia lah, ada dia. Dia boleh buat makmu. Mak aku, makmu juga. Tak jadi gitu. Gaduh rumah tangga. Tapi nak beritahu, kenapa kadang-kadang dia ambil sikap, ikutlah. Duduk dalam keadaan follow je apa yang tu lelaki dia buat. Dalam hati Allah, kalau orang tua ni mati seronoknya. Kalau orang tua ni mati, dia kata, Allah seronok aku boleh balik rumah mak lepas ni dah. Duk teringat ke mak, sayang ke mak. Cuma nak sebutnya, jiwa kita. Sebagaimana Allah Ta'ala nak, begitulah kita nak. Tak protes. Tidak ada protes. Jadi, saat kita nampak, maka jiwa kita tak ada apa-apa dengan Allah Ta'ala. Ikutlah nak macam mana. Tapi saat kita tak nampak, maka pada masa tu perlu kepada akal untuk fikir, cari hikmah dan dalil. Apa hikmah ni? Itu bila hati kita tak nampak tu. Bila hati tak nampak je, akal kena mikir, cari hikmah. Rupanya hikmah banyak. Hikmahnya begini. Tu hikmah tu makanan akal. Akal pun makan hikmah tersebut. Barulah hati kata, patutlah begitu. Apa berlaku begini. Rupa-rupanya nak mari yang ni. Hikmah dia. Tapi kalau kita tak perlu kalau hati kita nampak, tak perlu kepada hikmah. Hikmah buat apa lagi? Mari daripada mana ni? Al-Hakim, yang maha bijaksana. Al-Alim, yang maha alim. Mari daripada mana ni? Bukan mari daripada yang tak cerdik ni. Mari daripada yang maha bijaksana. Jadi amal yang ada dalam tasawuf ni nak melahirkan jiwa betul-betul jiwa hamba. Sebab kita memang hamba pun. Jiwa hamba turut Tuhan. Hamba ni turut Tuhan dia je. Apa Tuhan dia suruh? Tengah malam lah. Siang panah gilah. Tu jiwa hamba. Kalau Tuhan suruh pergi ke Kedah tengah hari, panah ni tunggu petang sikit dah. Jiwa hamba dak itu. Pukul 12 lah. Pukul 2 lah. Pukul 3 pagi lah. Pukul 3 pagi musdiakan aku air panas nak mandi. Pukul 3 pagi. Jiwa hamba. Pukul 5 pagi mu bangunlah semayang. Tak bangun juga. Jiwa hamba ke jiwa manusia? Jiwa hamba ke jiwa Tuhan kita ni? Kalau kita Tuhan tak ada apa-apa. Itu yang ulama tasawuf. Tuan-tuan baca kisah ulama tasawuf akan bertemu dia berusaha untuk bangkit kalau di waktu malam sebelum masuk waktu Allah Ta'ala panggil. Sebelum masuk waktu Allah Ta'ala panggil. Allah Ta'ala panggil bila? Penghujung daripada malam. Hujung malam maknanya waktu sahur. Waktu sahur tu dah mula panggilan daripada Allah Ta'ala. Ada tak yang nak minta ampun, ada tak yang nak minta istighfar, ada tak yang ada hajat, aku nak tunai hajat dia, aku nak ampun dosa dia, aku nak bagi itu ini dan sebagainya. Orang yang hidup jiwanya rasa malu, aku duduk dalam keadaan baring sedangkan Allah Ta'ala duduk panggil.
Tu tuan-tuan baca dalam apa, dalam sirah ulama-ulama tasawuf bertemu. So aku akan duduk di depan apa, di tikar solat, di tempat apa, di tempat beribadat sebelum masuk waktu Allah Taala panggil. Kita panggil 10 kali tak angin lagi. Tu kita dengan ayah tak jawab dia kena. Ini dengan Allah Taala. Kita dengan manusia sangat-sangat jaga. Dengan Allah Taala. Ini nak cerita tentang kita dengan Allah Taala. Baik. Jadi dia kata dari segi perbuatannya anggota badan, dari segi roh dan jauharnya ia adalah gerak laku hati. Maka di sana perlu kepada keterangan tentang perjalanan yang khusus terhadap keadaan hati serta sifat-sifat nafsu dari aspek rohani, kerana asal manhaj ini adalah memperbetulkan hati, mengobatinya dari segala penyakit serta menghiasinya dengan sifat-sifat kesempurnaan. Jalan menuju Allah ialah dengan tingkatan-tingkatan hati, seperti taubat. Mula dengan taubat. Kalau tuan-tuan baca kitab penawar apa, taubat juga dulu. Kitab ni pun dimula dengan taubat dia. Muhasabah, takut, berharap, muraqabah dan sebagainya. Melalui sifat tersebut seseorang salik. Salik ni orang yang berjalan. Melalui jalan menuju kepada Allah Ta'ala. Melalui jalan tu manhaj dia. Menghiasi dirinya dalam tariq menuju ma'rifatullah, iaitu dengan ma'rifah dzauqiyah, serta sampai ke makam ihsan yang tidak terbatas martabatnya. Dalam bab tasawuf, mengenal Tuhan melalui ma'rifah dzauqiyah dipanggil. Beza dengan mengaji akidah. Ngaji akidah, dia tak mengenal Tuhan melalui dzauq, melalui rasa. Dia melalui dalil. Tuan-tuan belajar bab sifat 20, wajib apa dia? Mustahil apa dia, harus apa dia, semuanya berdalil. Adapun makrifah di dalam ilmu tasawuf, dia lebih kepada rasa. Dia jangan celaru, jangan bercampur antara dua tu. Mengenal Tuhan melalui ilmu usuluddin lain, mengenal Tuhan melalui ilmu tasawuf lain. Benda tu dia berlaku serentak ya. Kalau kita mengaji dua-dua, dia berlaku serentak ya. Dia saling perlu memerlu di antara ilmu-ilmu ni. Cuma nak sebutnya, ada orang yang mengajar usuluddin, mengajar sifat 20, tapi duk sebut tentang makrifah dzauqiyah. Tu celaru tu. Makrifah dzauqiyah dia duduk dalam tasawuf. Kenal Tuhan melalui rasa. Tu dalam ilmu tasawuf bahas dia. Serta sampai ke maqam ihsan yang tidak terbatas martabatnya. Bukan yang dikehendaki dengan wusul. Ini nak betul. Dia nak betul. Maknanya kalau ada orang tasawuf ajar pada kita wusul ni, wusul makan ni, sampai tu sampai tempat, makanya bukan tasawuf yang sebenar. Tuan-tuan boleh nilai ya. Kalau ustaz ni mengajar wusul tu wusul makan ni, wusul tempat ke tempat kita dengan Tuhan, maknanya tak betul tu. Sini dia sebut bukan yang dikehendaki dengan wusul ataupun sampai kepada Allah Ta'ala dengan makna yang difahami di antara zat-zat sesuatu. Kerana Allah Ta'ala terlalu mulia untuk dipatasi oleh tempat atau masa. Kerana itu Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata dalam hikam dia, hikam yang ke-213. Dia kata, wusuluka ilallah, wusuluka ilal ilmi bih. Wa illa fajalla rabbuna an yattasila bihi syai'un aw yattasila huwa bi syai'in. Sampai kamu kepada Allah ialah sampainya kamu kepada pengetahuan tentangnya, tentang Allah. Jika tidak, maka maha suci Allah dari bersambung sesuatu dengannya, dengan Allah, atau dia Allah bersambung dengan sesuatu. Ini Ibnu Athaillah Sakandari, seorang ulama tasawuf, ahli sufi, membetulkan kefahaman. Sampai kepada Allah bukan dengan makna sampai jasad dengan jasad, zat dengan zat, tidak, tapi sampai dari sudut zauqi, sampai dari sudut rasa, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat tu apa? Dengan sebab adanya pengetahuan ataupun ilmu pada Allah Taala. Adapun wusul dengan apa? Dengan jasad dengan jasad, tu tidak benar sama sekali. Ulama tasawuf tak pernah sebut gitu. Apatah lagi dalam tasawuf yang sebenar ni berpegang kepada Quran dan sunnah. Dalam Quran duk sebut banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang
tanzih Allah Ta'ala, penyucian Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada makan, daripada tempat. Tuan-tuan tengok dalam Quran, kalau dalam bab subhana, ada 4 jenis dalam Quran Allah Ta'ala guna. Ada sabbihis ma rabbikal a'la. Ini dipanggil fi'il amr. Ada Allah Ta'ala guna sabbaha. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Fi'il madhi. Ada Allah Ta'ala guna yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Fi'il mudhari'. Ada Allah Ta'ala guna isim. Tak guna fi'il. Tadi 3 verb. Ada Allah Ta'ala guna subhanalladzi asra bi'abdih. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamu. Ada 4 jenis perkataan tasbih dalam Quran. So ulama tasawuf yang sebenar faham daripada banyak ayat-ayat ni yang pelbagai bentuk ni, satunya Allah Ta'ala guna dengan kata nama Subhana. Dalam surah Isra, subhanalladzi asra bi'abdi. Dalam surah yang lain Allah Ta'ala guna subhanalladzi khalaqal azwaj. Maha suci. Orang Arab, orang yang mengaji lugah, bila dia tengok Allah Ta'ala guna kata nama, maka kata nama ni dia beza dengan kata kerja. Tentang mengaji zaman sekolah dulu, temu dengan kata nama dengan kata kerja ni. Orang putih panggil verb dengan nouns. Verb ada apa? Ada past tense, present tense, future tense. Apa lagi ada? Tak ingat. Cuma nak sebutnya, yang tuan-tuan mengaji dalam bahasa Inggeris tu, dalam bahasa Arab tu ulama dah bahas. Bila sebut verb, dia ada unsur masa. Bila sebut isim, bila sebut kata nama, dia tak ada unsur masa. Bila Allah Ta'ala kata subhana, maknanya dia tak ada unsur masa. Kalam Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala cerita tentang diri dia, subhana, maha suci aku. Subhanalladzi, maha suci aku, gitu. Subhani, maknanya maha suci aku. Maha suci aku ni bila tak ada unsur masa. Bila tak ada unsur masa, maknanya sebelum ada masa, Allah Ta'ala dah sucikan diri dia. Amat-amat pelik orang boleh mari mengajar pada kita. Dia kata Allah Ta'ala ni duduk situ, duduk sini. Pelik sangat-sangat. Tuan-tuan faham bab lurah ni je. Tuan-tuan tengok bab subhani je. Allah Ta'ala kalam. Quran ni kalam Allah Ta'ala. Kalam Allah Ta'ala sebagaimana zat dia. Tiada permulaan. Tiada mula bagi kalam Allah Ta'ala sebab dia berhubung dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So bila mana Allah Ta'ala kata subhana, maha suci itu dalam bentuk isim ke fa'il? Isim. So isim tak ada unsur masa. So bila mana Allah Ta'ala sebut begitu, maknanya sebelum ada masa, Allah Ta'ala dah menyucikan diri dia daripada kotak masa, daripada kotak tempat. So jangan kau bubuh Allah Ta'ala dalam kotak masa engkau, dalam kotak tempat engkau. Tiba-tiba dia mari baca sepotong ayat Quran, dia kata Allah Ta'ala ni duduk tempat sekian-sekian. Sangat-sangat tak betul dengan ayat Quran. Saya nak sebutnya, ulama tasawuf tak anggap Allah Ta'ala ni bertempat. Berjalan menuju pada Allah, bukan berjalan jasad menuju pada Allah. Sebab apa? Sebab ayat Quran sebut. Ulama tasawuf yang sebenar berdalilkan ayat Quran. Quran sebut subhana, Allah Ta'ala menyucikan diri dia sebelum ada tempat, sebelum ada masa lagi. Macam mana kita nak kata kita berjalan menuju pada Allah Ta'ala dalam keadaan jasad kita pergi bergerak menuju menghampir Allah Ta'ala? Mana boleh gitu. Sebab tu dia kata menuju Allah, mendekatkan diri pada Allah. Dari sudut mana? Bukan dari sudut jasad, dari sudut zauq, dari sudut rasa dengan Allah Ta'ala. Macam kita lah. Macam kita dengan orang yang kita kasih. Duk mana mak kita? Jauh. Kadang-kadang tak ada dah atas dunia ni. Pisah dunia dah kita. Dia alam lain, kita alam lain. Tapi dekat kau jauh dia dengan kita? Dekat. Tapi kadang-kadang yang duk sebelah kita dekat sangat pada jasad, tapi jauh pada hati. Duk bergaduh dengan dia. Kita dengan bini duk serumah, tapi rasa jauh hati dengan bini kita. Sebab apa?
Ada saja benda yang tak kena antara kita dengan dia. Ada saja benda yang tak selari antara kita dengan dia. Kita kata A, dia kata B. Kita kata B, dia kata C. Duduk serumah dengan kita, tapi berasa jauh. Mak kita duduk tempat lain, kita berasa dekat. Sekejap telefon. Boleh dengar suara mak suka. Begitulah ibarat dia dekat jauh. Tu dari sudut rasa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita semayang ni rasa dekat tak? Rasa dekat sikit. Bila duduk dengan dalam ibadat solat, bila duduk luar solat rasa jauh pula. Tu jiwa kita yang belum istiqrar. Belum tetap lagi jiwa kita. So kita duduk dalam solat rasa dekat dengan Allah Taala. Duduk luar solat rasa jauh dengan Allah Taala. Adapun orang yang ditarbiyah dan dididik jiwa dia sentiasa dekat. Sebab Allah Taala kata dia dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ni dekat dengan kau. Engkau duk berasa jauh aku dengan engkau. Sebab apa? Engkau yang menghijab dirimu. Tu yang Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ni antara ulama tasawuf yang beramal banyak. Semayang banyak, baca Quran banyak, qiyam banyak, zikir banyak dan sebagainya lah. Tapi last sekali dia minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, macam mana aku nak mendekatkan diri padamu? Bila dia berdoa begitu, lalu Allah Ta'ala zahirkan hatif dalam diri dia. Hatif ni maknanya suara yang datang dalam diri kita. Maka suara itu mengatakan, utruk nafsak. Tinggalkan dirimu, maka engkau datang padaku. Tinggalkan dirimu, baru engkau datang padaku. Selama ni aku duduk semayang, nampak aku. Aku duduk semayang, nampak aku. Aku duduk berzikir, nampak aku. Aku duduk duduk baca Quran, nampak aku. Dia mari keakuan, dipanggil. Keakuan jadi sombong kita. Sebab apa? Nampak amal. Duk nampak amal. Tapi kalau nampak semua tu taufik daripada Allah. Allah Ta'ala yang izin aku boleh semayang. Boleh bercakap, boleh mendengar. Semua tu takdir. Allah Ta'ala qadarkan pada kita banyak ni. Cakap benda baik sebanyak ni. Solat sebanyak ni. Semua sekali Allah Ta'ala qadarkan pada kita. Bila nampak Allah Ta'ala, tak ada kita. Tak ada kita tu berasa makin dekat dengan Allah Ta'ala. Tengok Allah Ta'ala letak kita dalam duduk dalam keadaan taat, dia mari rasa apa? Dia mari rasa malunya diri kita yang tak seberapa ni, Allah Ta'ala izin untuk duduk dalam keadaan bersolat pada dia. Berasa malu, dia mari rasa serba salah, dia mari rasa rasa terima kasih banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Dia tu dia mari rasa jiwa kita zauk dengan Allah Ta'ala. Cuma nak cerita bab zauq, ma'rifah dalam ilmu tasawuf ni adalah ma'rifah zauqiyah, bukannya ma'rifah sebagaimana yang diajar dalam usuluddin, dalam akidah. Baik. Jadi sampai di sini dengan makna sampai kita pada Allah Taala dari sudut rasa. Rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dipetik perkataan Al-Imam Al-Ghazali. Makna al-wusul huwa ar-ru'yah wal musyahadah bi sirril qalbi fid dunya wa bi 'ainir ra'si fil akhirah. Falaysa ma'na al-wusul ittisalu adh-dhati bidh-dhat. Ta'ala Allahu 'an dhalika 'uluwan kabira. Ini Imam Ghazali sebut. Imam Ghazali kata apa? Dia kata makna wusul ialah melihat serta musyahadah dengan rahsia hati di dunia. Itu di dunia. Di dunia dengan mata hati, dengan basirah kita panggil. Tengok sesuatu dengan mata hati kita, Allah Ta'ala semua. Adapun kita ni adalah tempat Allah Ta'ala zahirkan perbuatan dia. Kita ni adalah tempat Allah Ta'ala menzahirkan perbuatan dia di kita. Semua sekali. Semua manusia adalah tempat Allah Ta'ala menzahirkan perbuatan. Syekh Yusri dia buat perumpamaan gini. Kalau tuan-tuan pernah pergi ke rumah cermin, biasa buat pameran rumah hantu. Dalam tu ada macam-macam cermin ada. Ada cermin yang kita tengok dia dekat dengan kita ni. Kalau tak silap saya pernah ada dulu di pusat sains. Dekat dengan Intan. Rumah cermin. Yang kita yang masuk dalam rumah tu,
Kita boleh tengok kita ni daripada satu jadi berpuluh, beratus. Kalau disusun pula cermin dalam cermin, kita tengok daripada kita duduk depan ni jauh ke belakang nampak kita. Lepas tu pula kalau tengok belah kanan cermin bentuk ni jadi pendek pula kita. Tengok belah sini pula cermin yang bentuk lain pula jadi panjang pula kita daripada saiz asal. Yang ni pula jadi sengit, muka duduk belah sini, body duduk sebelah sini. Macam-macam bentuk. Semua tu menterjemahkan yang mana? Yang satu tu je. So maknanya kita semua ni adalah mazhar daripada yang satu je, iaitu Allah. Allah Ta'ala nak zahirkan perbuatan dia di kita sekian. Allah Ta'ala nak zahirkan dia orang ni, perbuatan dia lain pula. Allah Ta'ala nak zahirkan pada orang ni sifatnya begini. Allah Ta'ala nak zahirkan dia orang ni sifatnya begini. Orang ni sifat dia lemah lembut, orang ni sifat dia kasar. Sifat dia berlaku. Sifat Allah Ta'ala berlaku. Sebab tu ulama sebut yang paling sempurna sekali nak tengok di manusia sifat Allah Ta'ala ialah ada pada baginda Nabi SAW. Nak tengok sifat yang ada pada Allah, yang Allah Ta'ala zahirkan di makhluk, boleh tengok di Rasulullah, manusia yang paling sempurna sekali sifat dia. Laqad kana innaka la'ala khuluqin azim. Itu pengiktirafan daripada Allah Ta'ala. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la'ala ni maknanya lebih tinggi daripada akhlak. Lebih tinggi, la'ala lebih tinggi daripada akhlak yang agung lagi. Luar biasanya akhlak Nabi. Ada yang ada dalam radio Aikim tadi, kebetulan saya tengah bawa kereta dengan radio Aikim, ada seorang ustaz cerita tentang cara Nabi berniaga. Antara yang Nabi buat dalam Nabi berniaga, Nabi tidak menjerit-jerit, tidak terjerit-jerit, panggil orang untuk membeli, kecoh dak. Nabi duduk, Nabi berniaga, Nabi bukan duduk di dalam kedai. Nabi duduk di luar kedai. Nabi duduk di luar, Nabi tunggu orang untuk datang membeli dengan dia. Dalam keadaan Nabi menzahirkan sifat peramahnya, senyumannya. Kita hari ni duduk dalam kedai, duduk dalam kedai. Sedangkan kita nak kepada orang. Jadi Nabi tunjuk akhlak tu. Nabi tunjuk, Nabi duduk di luar kedai, Nabi tunggu, Nabi senyum, Nabi zahirkan sifat keperamahannya untuk Untuk orang datang membeli. Dan Nabi tak terjerit-jerit dalam kedai. Mari beli, murah-murah ni, durian kampung tak. Ustaz tu cerita, dia kata ketika pesta buku. Pesta buku kan orang duk panggil, mari beli buku-buku. Dia kata, kita tak berapa kena nak buat macam ni. Sebab apa? Kita duduk jual buku Rasulullah ni. Lepas tu kita nak jerit-jerit juga. Nabi ni tidak jenis menjerit ketika menjual. Lepas tu Nabi bagi tahu siap-siap. Nabi bagi tahu siap-siap. Keuntungannya berapa. Nabi tak kata, ni saya ni jual ni tak ambil untung pun. Tipu. Tu. Kita kadang-kadang gitu, istilah bahasa kita guna. Saya tak ambil untung ni. Tak ambil untung, tak jual. Tak ambil untung ni. Padahal untung lagi RM1. Untung lagi tu RM1. Maknanya Nabi bagi tahu, saya jual ni, saya boleh untung sekian banyaknya. Itu di antara akhlak-akhlak Nabi yang luar biasa. Yang luar biasa. Yang Allah Ta'ala zahirkan di manusia tu. Sifat Allah Ta'ala zahirkan di manusia yang paling sempurna, boleh lihat di Rasulullah. Jadi manusia ni adalah tempat dipanggil mazhar, ataupun istilah dia majlah dan sebagainya lah. Itu istilah yang digunakan oleh ulama tasawuf. Tempat Allah Ta'ala menzahirkan sifat dia. Kalau orang tu kerah, dia menzahirkan sifat qahar Allah Ta'ala. Kalau orang tersebut lemah lembut, dia menzahirkan sifat latif Allah Ta'ala. Kalau orang tu penyabar, menzahirkan sifat sabur Allah Ta'ala. Dan tuan-tuan duk baca dalam Asmaul Husna tu, berapa banyak sifat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala zahirkan di manusia ni. So bila kita tengok manusia ni begini, dia menzahirkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ada orang nak sangat buat baik tapi tak boleh buat baik lagi. Contoh, nak bangun qiyamul lail, istiqamah lah dia kata, selama ni aku duduk dalam PKP yang itu, nak semayang di masjid tak boleh, duduk buat di rumah je. Lepas daripada Ramadan ni kalau boleh nak buat macam tu jugalah. Tengok-tengok lepas Ramadan tak jadi juga. Tak jadi juga. Kenapa tak jadi juga? Tu boleh jadi Allah Ta'ala nak menzahirkan, mu nak begini, aku nak begini. Kita ada ulama tasawuf sebut, Syekh Awad sebut, kata silap saya, Syekh Awad sebut, orang yang bangun qiyam, ni dia ambil contoh orang yang bangun qiyam dengan orang yang tak bangun qiyam. Orang yang bangun qiyam, dia rasa dalam jiwa dia tak selamat. Kalau aku tak bangun beribadat pada Allah Ta'ala, aku tak selamat. Tak selamat daripada murka, tak selamat daripada azab, tak selamat daripada seksa Allah Ta'ala kalau aku tak berbekal dengan amal. Sebab tu dia duduk dalam keadaan beribadat demi beribadat, semayang ditambah-tambahnya, Quran ditambah-tambahnya, zikir ditambah-tambahnya. Sebab apa? Dalam jiwa dia duk berasa tak selamat. Adapun orang yang kau tengok dia tak beribadat, semayang malam pun tidak, baca Quran pun tidak, semayang fardu je fulan bin fulan ni. Malahnya dia semayang sunat pun tidak, tua dah. Kalau kita kutuk dah tu. Tengok orang gitu, tak padangan tua dia ni. Orang yang macam ni, kata Syawat, dia kata orang yang macam ni, dalam jiwa dia merasakan rahmat Allah Ta'ala ni sangat-sangat luas. Allah Ta'ala sendiri pun sebut, inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku ni luas sangat-sangat. Lebih luas daripada dosa engkau lagi. Lebih luas daripada maksiat yang kau buat lagi. Tu Allah Ta'ala sebut gitu. Orang yang rasa rahmat Allah Ta'ala luas, berpada dengan apa yang ada. Berpada dengan yang fardu saja. Sebab apa? Allah Ta'ala ni sangat-sangat penyayang. Macam kita dengan anak kita, sebab kasih pada anak. Sebab kasih pada anak. Yang pandai kita bagi makan, yang tak pandai pun kita bagi makan juga. Yang tak pandai kita ada telefon juga, yang pandai pun ada telefon juga. Beli belakang. Sebab apa? Anak dia tu. Musim-musim PKP dia kata nak kena ada telefon, dia kata beli dua-dua. Yang ni mengaji, yang ni main PUBG. Kata tentang main PUBG juga. Yang ni duk main game PUBG, yang ni guna untuk apa? Untuk Google Meet, untuk belajar. Tapi kita beli dua-dua. Sebab anak saya rasa saya tak kena kalau bagi pada yang ni saja, tak bagi pada yang ni. Gitulah Allah Ta'ala. Semua saya nak ceritanya, jiwa manusia ni Allah Ta'ala bubuh rasa lain-lain. Kita pula yang duduk di luar ni, duduk kutuk orang ni. Jiwa dia duduk berasa rahmat Allah Ta'ala. Tak apa, kalau aku semayang fardu, boleh aja nak ke syurga. Semayang fardu 5 lekat dah. Puasa fardu lekat dah. Apa lagi yang fardu? Semua aku buat dah. Yang sunat ni Allah lihat sangat, aku malas sangat. Tak apa, Tuhan kan maha pemurah, maha penyayang. Jiwa dia duduk gitu, biar lah. Kita ni berasa tak sedap kalau tak semayang sunat. Tu jiwa kita cara lain. Jiwa kita berasa rasa tak cukup dengan fardu, tak layak nak ke syurga. Tu jiwa kita jiwa lain pula. Cuma jangan ambil jiwa yang kedua tadi pula lepas ni. Molek-molek ada Allah Ta'ala letak kita ni jadi orang rajin. Teruskan, bahkan tambah kerajinan tu. Semayang sunat dah buat dah, okey, tambah lagi. Witir tak buat apa dalam Ramadan dah buat, buat lagi bulan lain pun. Tak sempat, tak boleh buat di masjid sekarang ni PKP, balik buat di rumah. Sekarang ni hari tu duk baca Quran, semayang tarawih, tengok di Quran belaka, imam semua jadi imam belaka ni. Lepas habis Ramadan ni pun jadi imam di rumah ataupun semayang sunat sendiri di rumah pun tengok Quran juga. Tu jiwa kita berbeza. So dia habuan lain, kita habuan lain. Batin kita melihat musyahadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tasawuf ni nak bawa gitu. Bawa untuk kita melihat dan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kena berhenti tu.
Sesungguhnya berjalan di jalan wusul kepada Allah adalah sifat orang-orang mukmin yang soleh. Nah, orang soleh ni dia berbagai jalan. Nah, tuan-tuan jangan ingat orang ni tak berzikir, dia tak berjalan menuju pada Allah. Tak, depan nanti dia cerita jalan menuju Allah Taala ni berbagai-bagai. So tak ada ruang untuk kita kata orang ni tak berzikir maka dia tak menuju Allah Taala. Dia ada jalan lain, dia menuju pada Allah Taala. Qadar dulu malam ni. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.